Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Jadi pada video kali ini, korang rasa aku nak buat apa dengan korang? Jadi sebelum aku pergi lebih jauh, lebih mendalam, korang jangan lupa tekan button subscribe and like video kali ini, okay? Jadi kepada korang yang dah lama subscribe, dah lama tengok video aku, terima kasih sangat. Dan kepada korang yang baru datang kepada video aku, jangan lupa tekan button subscribe dan like video ni. Dan terima kasih kerana sudi tengok video ni sampai habis. Terima kasih sangat-sangat. Jadi video kali ni aku nak buat apa? Video kali ni aku nak buat macam video lepas. Kalau korang tak tengok lagi, korang kena tengok. So video lepas aku terangkan antara rahsia-rahsia budak mobile grafik. Tapi kali ni aku nak bukan rahsia dah lah kan. Kali ni aku nak just share dengan korang antara apps yang digunakan untuk edit video. Kali ni edit video, kalau sebelum ni untuk edit gambar. Jadi untuk edit video ni kan, bukan pakai software ke apa, bukan lah. Jadi aku nak cakap mengenai dalam phone juga. Dalam phone pun korang boleh edit video yang smart-smart, yang gempak-gempak. Jadi tanpa memasa macam biasa lah kan. Tak kenal Mirul ke selalu minta izin lah. Izinkan aku intro dulu. Lepas intro kita akan terus ke apps-apps dia. Jadi jomlah kita intro. Kembali lagi dalam YouTube channel Mirul. Okay bang. Jadi tanpa memasa aku teruskan lah kan. Korang mesti nak tahu kan. Korang mesti rasa semangat kan. Video apa pula. Apps apa yang aku nak share dengan korang lah. Sebenarnya aku tahu kebanyakan daripada korang yang dah tahu dah apps ni. Cuma mungkin kegunaannya korang just basic je. InsyaAllah kalau aku ada masa, aku akan ajar cara edit video lah kan. Cara edit video yang dia biasa je, tapi mungkin ada setengah orang korang tak tahu kan. So aku just share je lah. Tapi kali ni aku tak nak sentuh pasal tutorial lagi. Aku nak share kepada korang antara apps-apps yang apa, apps editing video yang kebiasaannya orang guna. Jadi kan, kalau korang tahu sekarang ni kan zaman moden, lepas tu dengan PKP ni lagi kan. So mungkin ada sekolah ataupun college yang tak buka lagi, betul tak? Kan mungkin bukan dah maksudnya dah buka tapi still online. Ada yang dah buka, dah belajar seperti biasa. Kita doakan COVID ni cepat-cepat hilang lah. Sebab apa, boleh pergi jalan-jalan kan dengan kawan, dengan member, dengan family, semua tu lah. Jadi aku nak buat video ni, aku just nak sharing dengan korang. Kalau korang dah tahu tak apalah, tapi just yang tak tahu, aku nak just share dengan korang. Apps ni memang sangat berguna lah. Sebab dia senang, dia tak makan masa banyak. Sebab kalau guna handphone ni kan, bagi aku senang lah daripada PC ataupun laptop. Sebab PC laptop kau nak kena apa, kalau kau pakai handphone atau kamera, kau akan transfer video tu kat kamera kepada PC atau laptop. Lepas tu kau kena buka software, kena download software. Dia macam bagi kita yang baru permulaan nak up ni, memang agak leceh lah. Tapi kepada diorang yang dah lama, memang diorang bagi senang lah kan. Tapi ni aku nak cakap untuk permulaan yang nak belajar editing video. Jadi tanpa masa, aku nak cakap beberapa apps yang penting lah kan. Kalau korang nak edit video, kalau korang tak guna apps ni, macam kurang lah masa aku. Sebab apps ni dia menggunakan handphone, senang tak. Aku suka apps ni sebab satu, sebab tak berat, dia biasa-biasa je. Lepas tu lagi satu, dia macam je lah, kau record video, lepas tu kau edit dalam KTM pun boleh, dalam bus pun boleh, dalam kereta pun boleh, tengah makan pun boleh. Sebab apa, menggunakan handphone kan. Dia senang je, dia tak macam kalau PC, laptop kan, kau kena tempat dia khas kan. Kalau laptop mungkin kau boleh buat pergi mana kan, tapi besar lah kan. Tapi kalau macam PC, nanti kau kena ada satu apa, bilik korang kan. Macam okay, ni bilik editing. So bila kau dekat luar, kau tak boleh edit kan. Padahal kat luar kau tak apa pun kan. Jadi kalau kat handphone ni senang lah. Bila kau apa, keluar ke mana-mana, handphone kau sentiasa bawa. So kalau kau edit, kau boleh terus record kat situ je kan. So memang sangat mudah. Jadi tak masa aku nak terangkan kat korang, aku nak share kat korang apps yang
senang digunakan. Jadi kalau kata kat sebelah ni kan, sebelah ni aku selalu guna kebiasaannya VN, InShot, KineMaster dan Power Director. Tapi mostly aku menggunakan Power Director dan KineMaster. Jadi aku akan terangkan dululah function-function dia. Jadi yang first kali Power Director. Jadi Power Director ni sebenarnya apps ni sebelum aku pergi Power Director, aku pergi KineMaster dulu sebelum aku minat Power Director ni lah. Jadi KineMaster ni orang dah tahulah, tapi aku tak cerita KineMaster dulu, aku cerita Power Director. Jadi apps Power Director ni dalam dia senang tau. Kau tengok sekali kau dah boleh buat. Tapi insyaAllah next aku akan ajar korang menggunakan Power Director. Jadi kau nak editing tu senang lah. And dalam dia ada typing, buat subtitle pun boleh, macam-macam lagi lah boleh buat kan. Jadi bagi aku untuk permulaan Power Director memang sesuai lah. Mungkin kau tak pernah dengar Power Director, tapi aku suka Power Director ni. Sebab tu still aku guna. Kalau aku buat YouTube ni pun aku menggunakan Power Director. Sebab Power Director ni senang lah. Kau masuk video, kalau kau nak zoom in, zoom out, memang senang lah. Dia tak ada masalah. Itu yang apps pertama yang aku guna lah. Jadi kita pergi apps yang kedua. Sebelum tu apps Power Director ni dia macam dia tak silap aku, dia tak ada untuk kau adjust dia punya tone tu. Dia ada tapi dia tak perform lah. Kalau kau nak adjust tone ada apps lain. Jadi aku bagi tahu apps apa tu. Jadi yang kedua Power Director lagi. Yang kedua iaitu KineMaster. Jadi KineMaster ni kan, korang pun sendiri dah tahu lah. Aku rasa memang benda ni kalau kau masuk college ke, kau pergi mana pun, memang korang akan cakap, oh guna apps ni KineMaster untuk edit semua tu kan. Memang betul, aku tak salah kan. KineMaster ni dia punya kelebihan banyak lagi berbanding Power Director. Sebab KineMaster ni kan, kalau kau tengok kau pergi kat Instagram, kau pergi kat Endon videographer ke, aku tengok atau aku letak kat sini, kau pergi kat situ kau tengok kebanyakan dorang edit tu menggunakan KineMaster. So video tu memang nampak menarik lah. Mesti kalau korang tengok macam kau guna software apa kan edit, padahal dorang menggunakan KineMaster saja. KineMaster ni berbeza sebab daripada Power Director aku tak pasti boleh buat ke tak, tapi jarang orang buat video yang gempak-gempak macam Instagram yang kau nanti aku serta kat sini kan. Diorang kebanyakan menggunakan KineMaster berbanding dengan Power Director lah kan. Berbanding dengan Power Director. Jadi KineMaster ni banyak kelebihan. Dah ada tone. Aku suka dia tone dia. Dah ada banyaklah kegunaan. InsyaAllah next aku akan terangkan cara menggunakan KineMaster pula. Jadi yang seterusnya apa? InShot. InShot ni paling mudah lah. Paling mudah. And paling mudah sebab dia apps dia memang tak berat. Dia tak berat berbanding KineMaster dengan Power Director. Tapi Power Director dengan KineMaster, korang jangan cakap beratnya apps ni. Bukan, dia tak berat. Dia biasa je. Cuma dia jadi berat sebab video korang bila korang akan edit kan. So sebab video je sebenarnya. Apps tu ringan je sebenarnya. Faham tak? Sama juga dengan InShot. Kalau dia punya ni aku tak ingat berapa, tapi memang betul-betul ringan bila kau banyak edit, banyak masuk video. Sebab tu iPhone kau jam. Jangan salahkan apps yang kau download, tapi salahkan video korang yang terlalu banyak. Bila kau dah edit, kau delete. Yang tak guna dah lah. Yang nak guna simpan lah. Kalau nak buat kenangan, simpan kat laptop ke PC, tak memori ke apa macam tu. Jadi apps seterusnya iaitu apa tadi aku cakap, InShot. InShot ni pun senang. InShot ni kebiasaannya orang guna untuk bisnes lah. Aku banyak tengok orang bisnes selalu guna lah untuk, sebab dia macam senang lah. Benda ni kan, kalau kau nak edit video, kau kena ada plan tau. Contoh kalau kau buat bisnes kan, kau ada plan, macam ni. Barulah kau boleh masuk, kau pilih apps yang sesuai. Jadi InShot ni kebanyakan aku tengok orang untuk promote video, diorang menggunakan InShot. Sebab senang je. Kalau KineMaster dengan Power Director, korang kena edit secara melintang. Apa nama dia? Melintang apa? Aku tak ingat sedang melintang. Tapi kalau portrait kan, aku tengok sedang melintang. Tapi kalau InShot ni, kalau kau nak edit secara portrait macam ni lah, handphone kau macam ni. Kalau KineMaster dengan Power Director macam ni lah. Macam ni ibarat telefon lah. So kau pegang macam ni kan. Tapi kalau InShot kau pegang macam ni. So kau boleh edit macam ni. So senang lah.
InShot pun banyak kegunaan. Aku suka InShot, dia ada sediakan tone-tone warna so korang boleh pilih, korang boleh adjust sikit, ada subtitle semua, lagu pun boleh masuk. Itu biasa simple. InShot ni memang terlalu simple. So bila korang nak baru nak, memang di-showkan apa apps tu lah. Apps tu. Jadi yang terakhir sekali VN. Jadi pada mulanya VN ni aku tak tahu tau. Tapi VN ni tak silap aku asal usulnya daripada untuk iOS saja. Tapi sekarang aku dah download lah pun. Memang dah ada kat Android. So korang boleh masuk VN. VN ni memang power lah. Aku cakap dia lagi power daripada KineMaster, Power Director dengan InShot. Sebab VN ni kan, dia ada banyak transaction yang banyak. Tapi tapi KineMaster pun ada. Tapi aku kata aku lebih suka VN, tapi aku tak guna VN. Aku guna VN kalau video-video penting. Video-video tu aku nak cinematic ke apa, macam tu aku akan guna VN. Sebab dia punya tone aku suka. Kalau kau edit video pakai VN, tone dia memang power lah, aku cakap. Memang nice lah. Kalau kau nak guna cinematic ke apa, memang ngam teruk lah. Itu bagi aku lah pendapat aku. Tapi masing-masing ada pendapat kan. Jadi korang tak boleh salahkan pendapat aku. Korang masing-masing ada pendapat. Mungkin korang ada apps lain yang korang guna. Korang guna lah teruskan. Aku cuma nak share je. Jadi VN tu macam biasa lah. Macam KineMaster, Power Director, macam InShot. Tapi kelebihan dia tone dia. Aku suka tone dia. Kalau KineMaster, tone dia seronok. Tapi kau kena pandai adjust. Kalau tak kena, rosak lah. Tapi kalau kena memang gam. Tapi kalau VN ni kan, dia macam dia dah set kan, okay, kau rakam kat tepi pokok-pokok kan. Pokok kan hijau, natural kan. Jadi dia akan, okay, dia dah ada set dah. So kau tekan, kalau kau tak patut, kau touch up sikit, dah cantik, nice. Itu sebab tu aku suka tu kan. Jadi itu je lah aku nak share berapa apps yang digunakan. 4 apps yang aku sendiri guna dan aku nak korang try cuba. InsyaAllah next video aku akan buat tutorial lah macam mana menggunakan apps tersebut yang aku cakap tu. Jadi kan, paling penting aku nak cakap sini, paling penting untuk korang edit video ialah, yang pertama ialah idea korang masa korang nak record tu. Contohlah video korang ni berkenaan apa, contoh cinematic ke apa. Kebanyakan kalau student dia tak buat video macam tu, dia buat video promo kan, tengah-tengah jalan cakap saya berada di pasar malam, macam tu lah, lepas tu tunjuk kan, macam tu lah. Ataupun kat SCC ke apa, tak kisah interview orang ke. Jadi itu boleh je guna. So korang dah tahu, okay, aku interview orang. Jadi itu korang punya point lah video korang kan. Jadi korang, kalau interview orang, kau boleh masuk je video mana-mana, Power Director, KineMaster, InShot ataupun VN. Sama juga dengan video lain kan. Cuma yang penting idea korang sebelum tu. Korang dah plan lah. Sekurang korang dah plan. Contohlah, kalau korang nak buat video cinematic, korang dah plan, okay, aku duduk sini, okay, kamera dia sini, kau nak plan nama dia, okay, kamera depan datang dekat zoom, contoh kau nak plan. Lepas tu aku acak-acak typing, itu plan korang lah. Sebelum kau buat video, kau kena plan tu. Itu plan tu paling penting. Lepas tu barulah korang boleh pilih apps yang sesuai. Kalau video cinematic, aku kebiasaan menggunakan 3 apps, iaitu Power Director, KineMaster dengan VN. VN untuk tone, KineMaster untuk dia punya transaction dia, dan Power Director untuk main zoom in dan zoom out. Tapi kat KineMaster pun ada zoom in dan zoom out, tapi aku lebih suka ke Power Director lah. Itu aku akan ajar lepas ni, bukan lepas ni, next video insyaAllah aku ajar satu persatu untuk korang lebih memahami. Jadi yang tu pertama lah, korang kena idea sebab video tu kau kena idea dah, kau nak fikir. Sekurang-kurang kau nak fikir lah. Okay, contohlah, okay, aku bagi contoh. Kalau kau nak record video contoh masjid kan, okay, korang ada satu je, kau kena pergi masjid tu dulu. Sebab kau boleh tengok sekeliling dia dulu. Kalau kau tak apa pergi masjid tu, tak apa, kau mesti dah bayang, okay, aku nak pergi masjid macam ni sekian kan. Kau mesti tengok Google dulu kan, sekurang gambarnya. Lepas tu kau akan create korang punya idea sendiri kat masjid tu. Kau nak rakam bumbung dia dulu ke, pokok dia dulu ke, pintu gerbang dia dulu ke, orang masuk ke. Itu semua korang punya idea lah sebelum korang nak edit. Sebab idea tu penting. Kalau idea dah cantik, editing kau confirm cantik. Macam tu. Itulah saja. Itu antara aku punya pengalaman dan aku nak share korang. Sebab aku memang sebelum buat video, aku akan fikir dulu. Aku akan, okay, video aku kali ni macam ni kan. Aku tak tulis pun, just aku remind kat otak aku, okay, nak macam ni. Tapi korang kena ingat tau, kalau korang fikir macam tu, korang
lakar sekalipun, bila korang akan edit, korang dapat sesuatu lain dan ada je idea yang datang. So idea tu lah korang kena penting, kena take note, korang kena record juga. Walaupun kau rasa macam merepek, tapi korang kena record. Saya cakap aku, sebab salah satu video yang merepek yang kau rasa tu, yang kau tak plan tu akan masuk dalam video korang. Itu pengalaman aku sendiri lah. Jadi itu sajalah aku nak share dengan korang. And sebab benda ni penting zaman sekarang bagi aku lah. Masa aku, bila kita zaman teknologi kan, ada banyak benda kita nak edit. Kadang kita buat business kan, takkan kita nak upah orang kan, apa nak buat video, kita sendiri boleh buat. Macam tu lah. Jadi terima kasih kepada korang yang tengok video ni sampai habis. Tak ada apa pun, aku rasa korang dah tahu sangat lah benda-benda ni, tapi aku nak sharing supaya korang lebih tahu. Yang tak tahu pun aku harap korang dapat ambil sedikit lah yang aku sharekan ni. Okey dah, itu je lah kan. Aku nak share dengan korang. Jadi korang jangan lupa tekan button subscribe dan like video kali ni. Dan korang share lah kalau ada orang korang ke apa kan. Cakap kalau nak tahu apps apa, korang boleh share korang. InsyaAllah next video aku akan ajar edit gambar menggunakan apps video sebelum ni. Korang kena tengok video sebelum ni, aku terangkan apps yang digunakan budak mobigrafi untuk edit gambar. Dan video kali ni untuk editing video, dan next video aku akan buat satu persatu cara edit pakai Vesco, LR, lepas tu dengan video ni VN, semua ni lah aku akan buat insyaAllah. Jadi korang jangan lupa tekan button subscribe je. Korang tekan button subscribe, korang akan tahulah aku punya video-video ni. Okay, korang terima kasih sudi tengok video ni sampai habis. Lagi sekali terima kasih sangat, dan jangan lupa tekan button subscribe and like video ni. Okay, bye, kita jumpa next video. Assalamualaikum, bye bye.